Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama cikgu. Bersua kita kembali ke dalam kelas matematik tahun 4, Cikgu Aizat. Untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru setelah awak mempelajari tajuk anggaran pada kelas yang lepas. So, untuk hari ini kita akan belajar tajuk bundarkan nombor. Okey, jom sama-sama kita belajar. Let's go. Baik, kelas. Okey, untuk hari ini seperti yang cikgu maklumkan tadi, kita akan belajar tajuk bundar, apa itu bundarkan nombor. Okey, sama-sama kita tengok sekejap lagi sebelum kita pergi ke lebih jauh, lebih lanjut. Okey, kita mesti dah tahu. Okey, apakah objektif yang akan kita dapat setelah kita belajar untuk tajuk ataupun topik hari ini. Okey, baik, cikgu pergi ke presentation slide sekejap ya. Alright. Okey, bundar nombor. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bundar nombor. Okey, objektif dia ini. Okey, pada akhir pembelajaran, okey, murid dapat membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu terdekat. Okey, maksudnya dekat sini awak akan belajar, awak bundarkan nombor sehingga puluh ribu. Okey, tak silap cikgu awak dah belajar pada tahun 3. Tahun 3 awak belajar sampai ribu. Untuk tahun 4 awak belajar membundarkan nombor sehingga puluh ribu yang terdekat. Okey, baik. Kita dah belajar pada tahun yang sudah. Okey, ini adalah konsep bundar. Okey, kita tengok balik, kita revise balik, kita ulang kaji balik apakah bundar ni. Okey, bundar ni kita banyak akan terbahagi kepada beberapa nilai tempat, iaitu kepada puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Yang awak akan belajar pada tahun ini iaitu puluh ribu. Okey, bundarkan nombor sebenarnya mempunyai banyak nombor, okey, banyak angka, okey. Angka dia daripada sifar sampai 9. Okey, contohnya dekat sini cikgu ada satu garis nombor. Okey, untuk tambah sifar, okey, nombor-nombor yang akan terlibat awak tahu adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Okey, keempat-empat sifar termasuk dengan sifar dan juga nombor yang sifar lah. Okey, kelima-lima nombor ni akan tambah sifar. Maksudnya nombor itu tidak berubah. Okey, jangan pening dulu, tengok dulu apa cikgu nak pesan ni. Okey, apa cikgu nak ajar ni, awak tengok ni dulu. Okey, so untuk nombor yang seterusnya, nombor berapa? Nombor, sebentar ya. Oh, salah ink kejap ya. Salah ink. Cikgu tersalah warna. Okey. Nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan juga nombor 9 awak perlu tambah dengan 1. Apa benda ni cikgu? Apa nak tiba-tiba nak tambah ni? Nak tambah waktu bila? Macam mana? Nanti kita akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk macam mana. Yang penting awak perlu tahu, sifar 1, 2, 3, 4 awak kena tambah dengan sifar. 5, 6, 7, 8, 9 nombor tersebut ataupun nombor pada nilai tempat tersebut awak kena tambah dengan 1. Ingat tu. Ingat je yang tu dulu. Okey. Dan nombor-nombor ini dibahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama adalah nombor miskin. Okey, dan juga 5, 6, 7, 8, 9 dikategori sebagai nombor kaya. Miskin dan kaya sama sahaja. Itu lagu raya Okey. Seterusnya, apa yang perlu awak tahu? Kena ingat yang dulu. Okey, 5 nombor, sifar 1, 2, 3, 4, nombor miskin, 5, 6, 7, 8, 9, nombor kaya. Sifar 1, 2, 3, 4, kena tambah sifar. 5, 6, 7, 8, 9, kena tambah 1. Yang ini awak cikgu akan ajar dalam cara mudah bundarkan nombor menggunakan cara cikgu Aizat. Tapi awak perlu faham dulu konsep bundar macam mana. Okey. Okey, kita nak tengok dengan lebih lanjut, lebih mendalam. Kita pergi kepada contoh yang pertama.
Okey. Contoh yang pertama iaitu cara konsep bundar. Contoh ni ada dalam buku teks matematik awak, muka surat, kejap cikgu cek. Boleh buka buku matematik, muka surat, buku teks matematik tahun 4, muka surat 15. Okey, 15 ada dalam buku teks awak, muka surat 15. Okey, dah sudah buka Alright. Baik. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Penyataan keseluruhan rakyat Malaysia seramai 12,295 orang terdiri daripada pelbagai golongan yang melibatkan agensi kerajaan dan swasta, pelajar sekolah, ... Okey, sumber daripada laman web Malaysia Merdeka. Okey. Soalannya ada pada bawah tu dekat bawah tu. Cikgu cari pen kejap dengan ink color. Okey, ini soalannya. Itu soalannya. Bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Bila awak jumpa soalan bundar, pertama sekali awak perlu tahu adalah apakah nilai tempat yang diminta. Apa yang terdekat? Nilai tempat apa yang terdekat? Ribu terdekat ke? Puluh ribu terdekat ke? Puluh terdekat ke? Ratus terdekat ke? Yang itu awak perlu lihat. Yang kedua, awak perlu tengok nombor dia. Okey. Cikgu tulis. Dia nak apa? 12,295 kepada ribu yang terdekat. Awak tengok dekat nombor awak, 12,295, ribu yang terdekat tu nombor berapa? Mana ribu? Okey, 5. 5 sah. 9, 10, 2, 100, 2, ribu. Okey, so 2 yang depan sekali ni adalah ribu. Gariskan dia. Okey, ini cara untuk konsep bundar. Okey, konsep yang menggunakan garis nombor. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan cara mudah bundar menggunakan cara cikgu sendiri. Okey, ini adalah cara untuk menggunakan konsep nombor, garis nombor. Okey, 12,000. Okey, awak tengok dia sekarang dia target adalah ribu yang terdekat. So, awak kena gariskan ribu yang terdekat, ribu dia adalah dekat nombor 2. Selepas 2 berapa? 3. Okey, awak tulis dekat sini dulu 12,000. Cikgu tulis dulu. Cikgu tukar ink color kejap. Okey, ini adalah 12,000. Sebab dia nak ribu. So, ribu belakang ni awak letak terus kosong. Dia nak ribu saja. Belakang daripada ni, cikgu buat sempadan. Sempadan. Belakang awak terus letak sifar. 12,000. Lepas 12 berapa? 13. Letak sini 13,000. Okey, ini cara garis nombor. Konsep bundar. Saya nak awak faham dulu konsep bundar, baru cikgu akan ajar cara mudah yang saya ajar kepada anak-anak murid saya Okey. Sekarang awak tengok balik 12,000. Awak tengok belakang 12 ni. Cikgu tukar ink color sebab nanti awak boleh membezakan Okey. Nampak 2 ni dah ada tanduk dekat atas. Okey. Belakang dia berapa? Nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2. Tengok balik dekat tadi. Cikgu tunjuk tadi nombor miskin, nombor kaya. 2 dekat mana? Miskin ke kaya? Miskin. Okey, miskin. So, dekat miskin. So, nombor 2 tu dekat miskin. Alright. Tengok balik dekat sini. 2 tu dekat miskin. Secara automatiknya, dia berdekatan dengan miskin. So, jawapan dia adalah 12,000. Selepas dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Jawapan dia adalah 12,000. Nampak tak? Ini adalah konsep bundar. Faham ke tak faham? Ke tak jelas lagi? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu padam balik. Untuk awak faham. Padam ni. Alright. Tengok balik. Macam mana kita dapatkan 12,000 tu? Yang pertama,
tengok soalan nak apa? Ribu yang terdekat. Ribu. Tuliskan nombor dia. 12295. Ni nombor dekat sini. Dia tulis ni. Okey, ribu yang mana satu? Awak dah belajar. Sapurari puri. Okey. Sapurari. Ribu. Ribu adalah nombor 2 di depan sekali. Terus awak buat sempadan. Okey, terus buat sempadan. Okey. Bila awak dah buat sempadan, okey, awak tengok. Dekat sini 12. So, tulis dekat sini 12. Lepas sempadan ada berapa nombor? Ada 3 nombor. So, awak tulis 3 sifar. 12,000. Ini adalah sempadan yang mula-mula. Lepas 12, berapa? 13. Tulis 13. 13,000. Okey, dah dapat sekarang. Okey, nampak macam cerita seram kan? Okey, seterusnya. Awak tengok dekat belakang selepas sempadan ni. Berapa nombor dia? Nombor 2. Okey, baik. Tengok balik dekat gambar rajah cikgu bagi. Nombor 2 tu kaya ke miskin ni? Ni nombor 2. Nombor miskin. Mestilah bila miskin dia mestilah rapat dengan dekat sini nombor 2 depan sekali. So 12,295. Dia mestilah rapat dengan 12,000. So apabila kita dah bundarkan 12,295 kepada ribu yang terdekat, dia akan menjadi 12,000. Ini adalah jawapan dia. Nampak? Kat sini pun ada tulis 12,295 terletak di antara 12,000 dengan 13,000. 12,295 hampir kepada 12,000. 12,295 menjadi 12,000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Inilah jawapan dia. 12,000. Masih lagi tak faham? Tak apa. Kita akan gunakan cara yang Cikgu Aizat. Okey, ini adalah cara konsep bundar. Cara mudah Cikgu Aizat. Senang sahaja. Yang pertama adalah, yang paling penting dalam matematik, yang pertama apa dia? Okey, baca soalan. Kalau awak tak baca soalan, awak tak dapatlah jawab. Okey, ini tidak. Nampak nombor terus jawab. Nampak nombor terus jawab. Lepas tu jawab salah. Okey. Soalan dia adalah bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Okey. Sama juga tadi. 12,295. Dia nak ribu yang terdekat. Okey, cara Cikgu Aizat. Cikgu Aizat akan tulis besar-besar dekat sini. 12,295. Okey, dah settle. Yang seterusnya, apa perlu awak buat? Awak kena tahu di manakah ribu yang terdekat. Tadi pun kita dah tengok ribu dia adalah di sini. Sapurari. So, ini adalah ribu. Cikgu Aizat akan membuatkan satu sempadan dan Cikgu Aizat akan membuatkan satu sempadan lagi. Nampak? Okey, dah nampak dah? Okey, seterusnya apa Cikgu Aizat akan buat? Okey, sama juga macam tadi. Cikgu Aizat akan tengok selepas sempadan nombor berapa. Maksudnya di belakang ribu ni nombor berapa? Nombor 2. So, nombor 2 tengok balik dekat tempat tadi. Mana nombor 2? Nombor 2 adalah nombor miskin. Miskin yang nombor tu. Bila miskin, dia buat apa? Dia tambah dengan sifar. Dia tambah dengan sifar. Okey, so yang mana yang akan tambah dengan sifar? Yang dia cari tu, ribu tu. Bukan yang selepas sempadan. Yang sebelum sempadan. Yang ini kita akan tambah dengan sifar. Apa yang jadi dengan nombor di belakang sempadan? Semua ni akan jadi sifar. Nampak? Semua akan turun jadi sifar. 2 tambah sifar, 2. 1 tambah tak ada apa-apa nombor dekat sini, 1. So, jawapan dia adalah 12,000. Mudah kan? Ini adalah jawapan untuk cara mudah Cikgu Aizat. Sama je jawapan dia. 12,000. 12,000. Kita pulang kepada awak. Yang mana satu awak suka, yang mana satu senang untuk difahami, untuk awak gunakan dalam pembelajaran awak. Okey, baik. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh seterusnya. Pergi pada contoh yang seterusnya. Okey. Ni cara konsep bundar lagi. Okey, cara konsep bundar lagi. Jangan risau, cikgu akan ajar dua-dua konsep setakat ini. Okey. Bundarkan 3, 8, 7, sifar 4.
Okey, 38,704 kepada 10,000 terdekat. Okey, yang pertama sekali adalah awak perlu tengok dia nak apa? 10,000 terdekat. Nombor dia ini. Okey, kita tulis nombor dia. 38,704. Okey, dia nak apa? 10,000. Sapurari puri. Okey, puri depan sekali. 10,000. Puri. 10,000 depan sekali. So, ini adalah nombornya. Sempadan terus. Jangan tunggu lama-lama. Okey, sempadan terus. Kita terus buat sempadan. Dan seterusnya, kita cari. Ini adalah 3. Betul. Okey, 3 terus tulis dekat sini 3. 3 belakangnya ada berapa nombor? Ada berapa angka? 1 2 3 4. So ada 4. So tulis terus 4. 1 2 3 4. So 30,000. Selepas 30,000, kita tengok yang depan ya. Selepas 3 apa? 4. So 4. 4 ni ada berapa sifar belakang? Ada 4 juga. So tulis 4. So 40,000. Ini adalah cara konsep bundar ataupun kaedah garis nombor. Okey, so sekarang kita lihat pula apa yang ada di belakang sempadan, iaitu nombor 8. Nombor 8. Tengok balik dekat awak punya garis nombor. Nombor 8 mana nombor 8? Nombor 8 pun warna hijau. Cikgu tukar warna lah. Warna purple lah. Okey, ni nombor 8. Nombor 8 nombor kaya. 5, 6, 7, 8, 9 adalah nombor kaya. Sifar 1, 2, 3, 4 adalah nombor miskin. Kena ingat yang tu. So, nombor 8 adalah nombor yang kaya. So, bila nombor yang kaya, perlu awak buat, mestilah berhampiran dengan nombor yang sebelah kanan. Okey, nampak sini? Tengok sini baik. Nampak? Nombor kaya mestilah berhampiran dengan belah kanan. Miskin mestilah berhampiran dengan belah kiri. Okey, ini kanan, ini kiri. Bila kaya, dia berhampiran dengan kanan. So, dia berada dekat sini. 38,007 Bila dia berhampiran dengan belah kanan, so dia akan jadi berapa ni? Dia akan jadi 40,000. Ini adalah nombor ataupun jawapan selepas nombor 38,704 dibundarkan. Nampak? Ini adalah cara konsep bundar. Okey. Boleh nampak? Okey. Macam mana cara konsep mudah Cikgu Aizat? Okey. Yang pertama adalah kita perlu mengambil nombornya. Okey, nombornya adalah 38,704. Okey, tengok soalan dia balik. Dia nak 10,000 terdekat. Jangan lupa baca soalan. Okey, anak-anak murid cikgu ni biasanya dia tak baca soalan. Dia terus jawab je. Okey. So, 10,000 terdekat. Ini adalah Sapurari. So, 3 adalah 10,000 yang terdekat adalah nilai tempat untuk 10,000. So, 3 adalah nilai tempat untuk 10,000. Buat sempadan siap-siap. Buat sempadan lagi satu siap-siap. Alright. Next, apa dia? Okay, next adalah kita perlu menjawab lah. Okay, baik. Tengok di belakang sempadan ada nombor 8. Alright, nombor 8. Nombor 8 ni, kaya miskin tu semua adalah nombor di belakang sempadan. Okay, belakang sempadan tu adalah nombor kaya miskin. Okay, yang nombor 3 ataupun nombor yang kita garis ni semua adalah nombor yang dipilih berdasarkan nilai tempat ataupun berdasarkan soalan yang terdekat. Kena dapat bezakan tu. Ya? Okay, sekarang belakang ni nombor 8. Nombor 8, tengok balik. Nombor 8, kaya ke miskin? Nombor 8 adalah kaya. So, kaya kena buat apa? Ni, tambah 1. Tengok, cikgu bulatkan ni. Tambah 1. Okay, tambah 1. So, mana yang tambah 1? 8 ke 3? 8 hanya petunjuk. Yang kena tambah 1 adalah berdasarkan soalan. 10,000. 10,000 kita adalah 3. So, yang depan ni tambah 1. Yang sebelum sepadan ni tambah 1. Apa yang terjadi pada nombor yang belakang? Ini semua akan turun terus ke bawah. Melepasi sepadan. Bila melepasi garisan ni, nombor di belakang sepadan ni, dia melepasi garisan ni, semua akan jadi sifar. 3 tambah 1, 4. So, jawapan dia adalah
40,000. Dapat tak? So, ini adalah jawapan sebenar-benarnya. Okay. Melainkan yang benar. Okay. Dapat? Ini adalah cara mudah yang biasa digunakan. Okay. Dalam mana-mana cikgu pun dia akan gunakan cara mudah ini. Yang membezakannya adalah kaedah sahaja. Alright. Baik. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat tangkap. So, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh ni cikgu akan guna cara mudah cikgu Aizat saja. Okey. Okey, benarkan. Okey, ini awak kena tangkap awak kena dapat sebab saya hanya guna cara saya saja sebab tadi adalah saya dah tunjuk cara konsep bundar menggunakan garis nombor. Okey, cara yang mudah kita gunakan. Bundarkan 19,500 ml kepada 1,000 terdekat. 1,000 terdekat. So, macam mana cara dia kelas? Yang pertama, tulis nombornya. 19,500. Alright, dah tulis nombornya. Seterusnya buat apa? Okey, kita kena buat sempadan. Macam mana nak buat sempadan? Awak kena tahulah dia nak apa? 1,000 terdekat. 1,000. Mana 1,000? Sapura. Ribu adalah nombor 9. So, belakang 9 ni kita terus buat sempadan dan sempadan. Okey, nampak? Seterusnya buat apa kelas? Okey, tengok dekat di belakang 9. Apakah nombor di belakang 9? Di belakang 9 adalah nombor 5. Rujuk balik garis nombor tadi. Nombor 5. Nombor 5 mana? Sini. Nombor 5 nombor warna hijau. So, nombor yang kaya. Bila nombor yang kaya, kita kena tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 dekat mana? 5 ke 9? Tengok balik kepada soalan. Dia nak apa? 1,000. So, tambah dekat 9. Okey, yang mula-mula. Tambah di sebelum sempadan. Petunjuk di selepas sempadan. Di belakang sempadan. Faham? Okey. So, tambah 1. Apa yang jadi pada nombor di belakang? Terus turun, dia akan jadi sifar, sifar dan juga sifar. Nampak ada 3 nombor. So, ada 3 sifar di sini. 9 tambah 1, 10. 1 naik atas. 1 tambah 1, 2. So, jawapan dia adalah 20,000. Senang ke susah kelas? Bagi cikgu, cikgu rasa cara ni lagi senang. Untuk awak faham dan untuk awak dapatkan kaedahnya. Okey, next. Contoh seterusnya. Nampak? Contoh yang seterusnya adalah RM63,988. Bundarkannya kepada 10,000 terdekat. Okey, cikgu salin balik soalan untuk awak dapat tangkap apa yang kita nak cari. Okey, seterusnya kita kena tulis nombornya. Okey, nombornya 63988. Alright, dia nak apa? Tengok sini balik. 10,000 terdekat. Okey. Sapura puri. Okey, 10,000 dia adalah nombor 6. Okey, gariskan nombor 6. Okey, lepas tu awak buatlah dia punya border ataupun sempadan dekat sini. Baik. Nampak? Ini cara-cara langkah senang Okey, baik. Selepas itu awak kena tengok di belakang nombor 6 tu nombor berapa? Ni 6. Belakang dia, belakang sempadan nombor berapa? Nombor 3. 3 kaya ke miskin? Nak kena rujuk lagi ke? Tu, cikgu rasa tak payah rujuk. Tapi untuk awak nampak, kita rujuk lagi. Okey, nombor 3 mana? Ini nombor 3. Nombor 3 kena buat apa? Tambah dengan sifar. Apa yang tambah dengan sifar? Okey, yang ini kena tambah dengan sifar. Di sebelum sempadan. So, ini kita tambah dengan sifar. So, apa yang jadi kat nombor belakang ni? Semua akan jadi sifar, 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 sifar. Automatik. 6 tambah sifar, 6. So, jawapan dia adalah 60,000. Mudah. Mudah tak? Senang sahaja Senang sahaja. Tak susah pun. Alright. Seterusnya. Kanalah right sikit. Okey, seterusnya. Soalan yang terakhir. Soalan ni lebih kepada pemikiran sedikit. Okey, awak boleh nampak. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Kalau awak tak nampak dekat skrin,
Alright. Yang berikut ialah bilangan pembaca 4 buah buku cerita. Okey, ada 4 buah buku cerita. Buku yang pertama, yang ini buku yang pertama, kejap. Ini buku pertama. 54,200. 54,200. Yang seterusnya, buku yang kedua ini 44,900. Buku yang ketiga 58,600. Yang keempat 48,700 dan 48,720. Okey, apakah soalannya? Soalan dia apa? Soalannya ada pada pembaca berita ke tu? Ada pada perempuan tersebut, wanita tersebut. Apakah buku cerita yang mempunyai, sini apakah buku cerita yang mempunyai 50,000 orang pembaca apabila dimudarkan kepada 10,000 terdekat? Okey, yang ini dia terbalik. Okey. Yang tadi dia bagi nombor, dia suruh awak cari, suruh awak bundar kepada nilai tempat yang terdekat. Tetapi yang ni dia dah bagi jawapan, suruh awak cari yang mana satukah nombor kalau kita bundar kepada 50,000 dalam nilai tempat 10,000 terdekat, apakah buku cerita ataupun nombor-nombor tersebut. Ini dia terbalik. Dia bagi jawapan, dia suruh cari soalan. Dia terbalikkan saja. So, dia bagi 4 pilihan. Okey. Yang ini dia cakap 50,000 bundarkan kepada 50,000 terdekat 10,000. Maksudnya buku-buku bilangan pembaca buku-buku ni 54,200, 44,900, 58,600, 48,720 ni, kalau kita bundar, dapat tak 50,000? Kalau dapat, itu jawapan dia. Kalau tak dapat, itu bukan jawapannya. So, kita buatlah satu persatu. Kita tengok betul ke tak betul. Yang manakah buku yang capai 50,000 kalau kita bundar kepada 10,000 terdekat. So, kita ambil dulu buku yang pertama. Buku yang pertama, 54,200. Alright. 54,200. So, dia nak apa? 10,000 terdekat. Kalau bundarkan kepada 10,000 terdekat. Sapurari puri. So, 5 adalah 10,000. Nilai tempat 10,000. So, buatkan sempadan. Okey, dah buat sempadan. Awak tengok belakang dia 4. Okey, 4 kaya ke miskin. Boleh cakap tadi, sifar 1, 2, 3, 4 adalah nombor miskin. 5, 6, 7, 8, 9 adalah nombor kaya. So, sifar adalah nombor miskin. So, kena tambah dengan sifar. Silap dah. 4 adalah nombor miskin. So, kena tambah dengan sifar. So, bila kita tambah sifar, tambah mesti di sebelum sempadan ya. So, belakang nombor ni akan jadi sifar. 5 tambah sifar, 5. So, 50,000. So, yang pertama ni adalah jawapan dia. Ini jawapannya. Okey, jawapan yang pertama. Kita buat pula jawapan yang kedua. Okey. Ini adalah jawapan yang pertama. Betul. Kita buat jawapan yang kedua. Yang ini pula. Okey. So, 44,900. Alright. So, dia nak apa? 10,000 terdekat. Macam biasa, awak kena buat sempadan. Sapurari puri. So, puri dekat sini. Untuk 4. So, buatkan sempadan. Alright. Tengok belakang dia. Berapa? 4. So, 4. 4 kaya ke miskin? Miskin. Okey, so tambah dengan sifar. Maaf, sifar cikgu. Tersalah pula. Okey, sifar. So, apa akan jadi pada nombor di belakang sempadan? Semuanya akan berubah automatik menjadi sifar. 4 tambah sifar, 4. So, ini bukannya yang kita cari. Dia nak 50,000. Jadinya mesti 50,000 ni. Yang ini baru 40,000. So, bukan yang kita cari. So, 44,000 ni bukan. Ada lagi 2. Jom kita cari yang 2 lagi. 58,600. Alright, 58,600. Okey, buatkan sempadan. 10,000, dia nak 10,000 terdekat. Mestilah 5. Mestilah di hadapan sekali. Alright. Okey, belakang dia adalah 8.
8 ni kaya ke miskin? Okay, 5, 6, 7, 8, 9 adalah nombor yang kaya. So, 5 ni kena tambah dengan 1. Belakang ni akan jadi sifar, 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 sifar. Ada 4 nombor, ada 4 sifar. 5 tambah 1, 6. So, 6 pun bukannya nombor yang kita cari. Okay, ini adalah bukan nombor yang kita cari. Ini bukan nombor yang kita cari. Ini nombor kita cari. Dan kita tengok yang terakhir. Yang terakhir, 48,720. Okey, buatkan sempadan. Macam mana nak tahu sempadan? Tengok balik ini dia nak 10,000. 10,000 dekat mana? Sapura, puri. So, puri dekat depan. So, terus buatkan sempadan. Pastikan ada sempadan dekat sini. Alright. So, tengok di belakang adalah nombor 8. 8 kaya ke miskin? Ya, betul. Kaya. So, tambah dengan 1. So, sini akan jadi sifar automatik. Sifar, bawa turun sifar, bawa turun sifar. 4 tambah 1, 5. So, ini pun 50,000. So, ini adalah jawapan dia juga. So, ini adalah jawapannya. Dua nombor ini adalah dua judul buku cerita ataupun dua nombor ini adalah jawapannya. Sebab dia dapat 50,000. Yang ini pun dapat 50,000. Yang ini pun dapat 50,000. Itu adalah soalan yang dipinta. Okey. Boleh dapat kelas. Cikgu harap dengan penerangan cikgu tadi. Oh, sorry. Cikgu nak alih kamera cikgu. Okey. Tak nampak dia kan? Nampak dah. Alright. Ini yang kita nampak tadi. Okay, cikgu harap dengan penerangan ni, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat faham, dapat tangkap apa cikgu ajar. Cikgu harap anak-anak murid cikgu, kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh hubungi cikgu. Seperti biasa, di Google Classroom boleh, di WhatsApp pun boleh. Jangan lupa untuk membuat latihan pengukuhan kerana matematik ni berkaitan dengan latih to be. Okay. Lagi banyak awak membuat soalan, lagi banyak awak membuat latih to be, awak akan menjadi semakin cekap dalam matematik. So, jangan lupa untuk membuat latihan pengukuhan. Itu saja untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Cikgu harap anak-anak cikgu dalam keadaan yang selamat, sihat di samping keluarga. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.